Ya, hello semua. Gembira bertemu. Saya tahu anda telah mendengar banyak cerita tentang mereka yang berjaya. Jadi kita boleh hentikan seminar ini sekarang. Betul kan? Ya, sebagai contoh, Royal Master Keong Sok Kim yang pernah tinggal di apartmen yang kecil. Tetapi sekarang seluruh ahli keluarganya penuh dengan orang yang telah berjaya. Beberapa ahli keluarga dia menikmati pendapatan lebih daripada RM100,000 setahun. Dan anak perempuannya buat keputusan untuk ikut jejak langkahnya lepas melihat ibunya membuat dengan jayanya. Dia sekarang berkawan dengan ahli Leaders Club yang membuat lebih RM10,000 sebulan. Dan dia hanya berumur dalam 20-an. Dan saya lihat dia memandu Mercedes E-Class tempoh hari. Sebaliknya, rakan-rakan seangkatannya sekarang masih lagi sedang bergelut untuk memohon pelbagai jenis kerja sana sini selepas mereka tamat belajar. Dan pada masa yang sama, anak perempuannya sudah pun seangkatan dengan mereka yang membuat RM100,000 setahun. Saya dengar Royal Leader yang membuat RM200,000 setahun makin hampir untuk dia yang berumur belum pun 30 tahun lagi. Saya rasa gembira yang Atomy akan menyediakan pekerjaan yang hebat untuk generasi anak muda yang akan datang nanti. Akhirnya, sudah tiba masanya untuk mereka yang bergelut dengan kehidupan mereka. Mereka tak ada peluang yang betul. Mereka yang tak pandai sekolah, yang mendapat keputusan yang teruk sewaktu mereka sedang belajar di sekolah, dan mereka yang hanya bekerja, makan gaji sepanjang hidup mereka untuk ada sedikit harapan dalam kehidupan agar ada perubahan. Anda lihat seorang bekas pemandu bas dengan pendidikan sekolah biasa sertai Royal Leaders di mana membuat RM200,000 setahun. Senang dikatakan, saya mahu anda mempunyai keberanian. Untuk berjaya di Atomy, apa yang diperlukan adalah keberanian sahaja. Syarikat akan sediakan semua alat yang diperlukan untuk perniagaan anda. Ya, apa maksud saya dengan tidak terlepas pembabitan di dalam sistem ialah dengan terus hadir ke One Day Seminar dan Success Academy setiap bulan yang diadakan 2 hari 1 malam. Jika anda tak ada siapa yang anda boleh bawa, anda datang seorang. Kenapa datang seorang? Ini bermakna anda tidak dilatih dengan baik lagi. Itu sebabnya anda tak membawa sesiapa. Tetapi jika anda terus hadir ke sini, anda pasti akan dapat membawa seseorang tak lama lagi. Teruskan datang ke sini. Walaupun anda sendirian, jika anda teruskan ke sini, anda pasti akan berubah. Sepanjang perjalanan itu, anda akan memikirkan seseorang yang anda mahu menjemput, seseorang yang anda rasakan individu itu harus datang. Kebanyakan orang tak akan menerima ajakan anda serta-merta. Sesetengah orang akan ikut anda hanya dengan sekali ajak. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju? Hanya dengan ajakan ke seminar yang tak pernah anda dengari, anda tak begitu? Betul tak? Bagaimanapun, anda mengharapkan orang akan bersetuju bila anda memberitahu mereka buat pertama kalinya. Dengan itu, anda perlu tetapkan minda yang anda akan bercakap dengan orang sekurang-kurangnya 10 kali. Jika anda belum melakukannya, ia seperti anda langsung tak pernah bercakap dengan mereka. Anda faham 10 kali kan? Ya, bercakap 10 kali sama dengan bercakap dengan mereka sekali. Terutamanya perspektif yang mendengar. Itulah mengapa lakukan berulang kali adalah penting. Ya, tak nampak seperti sesuatu kerja yang mudah. Betul tak? Membuat berulang kali akan memudahkan. Pemain bola keranjang profesional bukannya dilahirkan untuk melontar bola masuk ke jaring. Bukan begitu. Mereka sentiasa berlatih berulang kali dan mereka jadi mahir melakukannya lebih daripada orang lain. Seperti pemain profesional yang tak dapat melakukan jaringan 100% setiap masa. Malah saya, Presiden syarikat, tak boleh buat orang sertai dengan serta-merta dan menjadi kontraktor memang tak boleh. Tak ada cara yang lebih mudah lagi. Kita hanya perlu melakukannya berulang-ulang kali. Itu sahaja yang anda perlu buat. Apa yang berlaku dengan kebanyakan orang ialah mereka mengambil pendekatan ini dengan begitu serius sekali dan habiskan masa berjam-jam fikir bagaimana untuk melakukannya lebih baik.
Ini apa yang anda perlu lakukan. Jangan bimbang tentang apa yang perlu dicakap. Jika anda tak tahu apa untuk dicakapkan, pergi dan cakap sajalah apa pun. Jika anda buat begini, pertuturan anda akan jadi lebih baik. Perkara lagi ialah terdapat ramai orang di luar sana. Jika seseorang tak dapat menunjukkan minat dalam apa jua yang anda cakapkan, lupakan dia. Yang lain nanti akan datang. Kemudian anda mula bercakap. Sekali lagi, dia mungkin akan beredar. Kemudian anda mulakan sekali lagi. Lepas 100 orang tak menunjukkan minat, anda akan mula merasakannya. Lebih baik saya mulakan dengan bercakap seperti ini. Orang selalunya akan bertanya soalan-soalan ini. Riak wajah begini mesti maksudnya anda akan tahu semua perkara bila tiba masanya. Biarlah 10 orang yang berlalu pun, tak ada masalah. Ada berbilion orang di luar sana. Jangan bimbang tentangnya. Mereka hanya latihan anda. Pergi keluar sana dan cakap apa saja. Biar saya beritahu apa yang membuatkan ianya tak berjaya. Anda habiskan masa sepanjang malam memikirkan apa yang perlu dicakapkan dan apa yang mereka akan cakap pada anda. Memikirkannya takkan mendatangkan hasil. Inilah apa yang dilakukan oleh orang baru. Mereka terlalu bimbang tentang apa yang perlu dicakap, tetapi menjadi takut sebaik saja mereka membuka mulut mereka. Sebaliknya, yang veteran mulakan dengan berbual saja. Mereka tak bimbang dan tak berharap pun pihak lain yang ada kebimbangan. Orang baru memang bimbang sangat, malah sebelum mereka mula bercakap lagi. Saya mahu anda bercakap dengan cara yang santai saja. Mulakan dengan berkata, saya baru memulakan perniagaan yang menjana 20,000 sebulan dan saya akan membuat 50,000 sebulan. Saya mahu anda sertai saya pergi ke seminar. Selitkan perkara-perkara begini. Ya, cakap dengan bersahaja. Produk penjagaan kulit ini hebat, cubalah. Mereka juga ada ubat gigi dan berus gigi yang harganya berpatutan. Cakap dengan orang tanpa rasa bimbang. Sama ada mereka beli atau tak, itu terpulang pada mereka. Saya panggil fenomena ini hukum pemikiran sendiri. Anda tak boleh harapkan untuk sesuatu daripada orang lain. Mereka tak berkelakuan begini atau begitu seperti yang anda mahukan. Anda hanya perlu cakapkan beberapa ayat. Mereka akan fikirkan sepanjang malam sama ada mereka akan beli produk kita atau datang ke seminar. Jika mereka tak mahu, anda akan teruskan beritahu orang lain pula. Mudah atau tak? Memang mudah, kan? Jadi kenapa anda tak buat benda mudah ni? Sebenarnya ia sukar. Apapun, jika anda boleh lakukan, anda akan membuat 100,000 setahun. Sejujurnya, ia lebih bagus daripada gaji seorang doktor. Hari ini saja, para doktor hanya membuat 7,000 sebulan. Dan gaji sebanyak 7,000 sebulan menarik banyak permohonan untuk menjadi doktor. Sebenarnya 7,000 itu kurang dari apa yang Sharon Rose Master buat. Malah Diamond Master membuat di antara 4,000 ke 10,000 sebulan. Dari pergi ke sekolah perubatan dan belajar 10 tahun untuk menjadi seorang doktor, lebih baik hanya bercakap untuk 2-3 tahun dengan kami. Itu yang baiknya. Saya harus kongsikan dengan anda, iaitu jika anda benar-benar melakukannya, anda akan boleh mencapai apa saja. Anda kena bersungguh-sungguh melakukan sesuatu itu untuk anda berjaya. Tak kisahlah belajar di sekolah ataupun bekerja, anda harus buat dengan penuh keazaman. Kalau tak, anda tak akan berjaya. Anda kena buat perniagaan anatomi macam orang tak siuman. Ada tanda yang menunjukkan orang itu tak siuman. Orang tak siuman akan senyum pada sesiapa saja dan bercakap secara rawak dengan orang. Tambahan lagi, mereka akan cakap apa saja. Itulah apa yang anda patut lakukan. Ya, jadi jika anda mula dengar orang berkata yang anda terlalu taksub dengan anatomi, anda boleh berasa yakin yang anda sedang menuju ke arah yang betul. Anda patut fikir seperti ini. Jika anda tak dengar orang mengatakan anda tak siuman, anda patut rasakan yang perjalanan anda masih lagi jauh untuk anda teruskan. Tak ada cara lain untuk anda lakukan tanpa anda menjadi tak siuman. Prinsip yang sama digunakan dalam perniagaan anatomi. Anda mesti lakukannya seperti orang tak siuman. Apapun, ada sesuatu yang anda perlu ingat. Semasa anda bekerja seperti orang yang tak siuman dalam mengejar kejayaan, anda tak patut menyebabkan kemusnahan pada orang lain. Itu satu kesalahan yang besar. Anda tak patut buat begini.
Oleh itu, anda patut menjadi tak siuman dengan cara yang lembut. Jadilah tak siuman secara lembut. Malangnya, ada orang yang menjadi tak siuman dengan keganasan dan mendatangkan kemudaratan dan kehilangan kepada orang lain pula. Perniagaan Atomy tak pernah dicipta untuk memberikan kemudaratan. Lihat pada semua produk ini. Orang ramai akan membeli semua barang keperluan harian ini, tak mengira sama ada ia jenama kita atau tak. Anda gunakan shampoo atau tak? Anda gunakan setiap hari, bukan? Anda beli ubat gigi dan berus gigi, tak? Sekali anda cuba ubat gigi ini, anda akan berasa kagum sekali. Ubat gigi berfungsi yang mengandungi propolis. Mereka akan menjual ini di kedai ubat dalam harga RM20 hingga RM30. Yang dijual di kedai ubat saiznya hampir separuh daripada ini. Ia 100 gram atau 120 gram. Kami punya 200 gram. Ubat gigi yang bagus tak dikeluarkan dalam bungkusan yang besar. Paling mengejutkan, harganya adalah kurang dari RM3. Harganya murah ataupun mahal? Bukankah anda selalunya membayar dalam RM3, RM4, RM5 atau RM6 satu tiub untuk ubat gigi yang tak bagus, kan? Jadi, jika satu tiub ini berharga kurang RM3, bukankah ia satu tawaran yang hebat? Lepas anda bagi kepada orang ramai, jika mereka tidak sukakannya atas beberapa alasan, suruh mereka pulang balik dan dapatkan bayaran balik sepenuhnya. Kami akan tukarkan kepada produk yang baru pula. Kami ada 100% sistem menjamin kepuasan pelanggan. Apa lagi, dengan jaminan seperti ini untuk menyokong anda, bukankah anda lebih agresif atau tak? Pasti anda boleh. Kenapa pengguna tak pernah mahu menanggung kerugian? Dengan semua ciri-ciri ini, sesiapa pun boleh berjaya dengan Atomy. Semua pasti boleh. Bila bercakap tentang kualiti, kami uruskan produk yang mempunyai kualiti setinggi yang mungkin. Ianya dipanggil absolute quality. Kami ambil sebagai contoh produk penjagaan kulit. Falsafah saya ialah kami hanya melancarkan produk bila kami pasti yang kami ada kualiti yang tak ada tandingannya. Sebenarnya falsafah yang sama digunakan untuk semua produk. Pertama sekali, kami hasilkan produk dengan absolute quality yang tak ada siapa boleh tandingi dan kami letakkan harga yang tak ada siapa boleh lawan dengan kualiti produk yang kami ada. Itulah yang kami jamin. Oleh kerana ini, ramai akan mendapat manfaat daripada produk kami setelah disyorkan oleh anda agar mereka menggunakannya. Secara dasarnya, kerja anda adalah untuk memberikan manfaat kepada pengguna. Pastinya, buat pertama kali, orang mungkin tak memberikan tindak balas. Sebab itulah anda perlu berterusan, bergerak aktif. Jika mereka terima, mereka akan mendapat manfaat. Kesimpulannya, perniagaan kami tidak mendatangkan kemudaratan sama sekali. Anda boleh jadi tak siuman tentang promosi dan membuat jualan secara agresif. Saya pasti untuk mereka yang baru saja bermula di sini mungkin akan menggaru kepala mendengar saya menyuruh anda bertindak secara tak siuman dalam melakukan perniagaan ini. Mungkin ramai di antara anda di sini sudah pun mengetahui Atomy adalah syarikat MLM yang sah berdaftar. Biar saya kongsikan dengan anda satu tip tentang ceritakan kebaikan, kejujuran dan mengikut undang-undang syarikat rangkai pemasaran kepada mereka yang tak tahu. Apakah tip itu? Bila pertama kali anda diperkenalkan produk sebuah syarikat itu, tanya diri sendiri sama ada anda akan membeli produk mereka walaupun jika anda tak menjalankan perniagaan untuk membuat wang. Tanya diri sendiri, jika anda akan gunakan produk mereka. Kerana menggunakan produk adalah satu kelebihan untuk anda, walaupun tak jadi kontraktor. Menggunakan produk kami adalah bermanfaat. Berus gigi yang berharga kurang daripada RM3. Mereka kata ianya barang yang bagus. Dengan kualiti yang bagus, dengan harga yang begitu, tidakkah ia perkara yang baik? Dah pasti. Saya tak peduli tentang ganjaran atau apa pun. Saya pasti akan menggunakan produk mereka. Jika anda fikir seperti itu, ia sebuah syarikat yang bagus. Jadi anda gunakan tetapi tak mendapat ganjaran untuknya. Adakah itu satu masalah? Itu bukan satu masalah. Ataupun
anda akan menanggung kerugian. Apapun kebanyakan MLM maupun yang sah mempunyai sistem yang anda harus membeli dengan banyak dan pelbagai produk agar anda dapat ganjarannya. Orang akan membeli barang yang tak diperlukan dan juga mahal. Biar saya beritahu anda, tidak akan berjaya dengan cara begini. Semua produk barang keperluan harian yang anda harus juga membelinya, tak kiralah di gedung diskaun, TV, home shopping atau gedung beli belah internet. Anda beli semua ini kerana ianya ada nilai yang baik. Anda tak kisah walaupun tak mendapat bayaran untuknya. Tetapi, anda seorang pengguna berdaftar di dalam sistem komputer kami. Pada mulanya, anda mendaftar untuk keahlian. Kerana anda sukakan produk kami. Kemudian anda dapatkan orang lain mendaftar. Dan kemudian orang kedua dan ketiga dan keempat dan berterusan. Hinggalah banyak. Mereka ini berterusan menggunakan produk kami. Dan menjadi pelanggan tetap kami. Di sepanjang itu, hasil setiap dari sisi anda meningkat kepada jumlah yang tertentu. Dan sistem kami melayakkan anda sebagai penerima ganjaran. Itulah perniagaan atomi sebenarnya. Apa yang diambil kira ialah anda teruskan membuat dan ramai pengguna yang akan menjadi pengguna ulangan. Jika orang membeli ini dan itu di sana dan di sini, sebuah keluarga dengan mudahnya membelanjakan RM100 hingga RM600 sebulan. Dan sebuah keluarga biasa membelanjakan jumlah itu membeli makanan tambahan kesihatan. Jadi anda akan ada 1-2 buah keluarga di sini dan di sana berterusan. Biar saya beritahu siapa yang bermasalah di sini. Mereka yang selalu kedekut dan melihat sesuatu perkara secara negatif. Mereka inilah yang menyusahkan hidup orang lain. Cara mereka berfikir adalah cara yang memenatkan. Apa boleh kita buat? Mereka memang dilahirkan macam tu. Pedulikah mereka? Apapun, masih ada sedikit harapan untuk orang seperti mereka. Katakan anda seorang daripada mereka yang kedekut, negatif dan juga degil. Anda tak boleh bantu diri anda dan anda tak peduli untuk berubah sebenarnya. Tapi terima kasih di atas kerja anda sebelum ini, anda mungkin akan berjumpa dengan beberapa orang yang hebat di bawah rangkaian anda, yang akan mengembangkan rangkaian anda. Saya bercakap tentang satu kemungkinan. Itulah titik permulaannya. Jadi kalau anda seorang yang degil macam mana? Selagi anda ada pemikiran yang bijak, walaupun perniagaan ini bukan untuk saya kenal mereka yang mahu melakukannya. Bukan semua orang degil macam saya. Jika anda berfikiran seperti ini, anda seorang bijak. Selagi anda ada kebijaksanaan begini, anda akan berjumpa dengan beberapa orang yang hebat. Tak lama lagi. Sekarang kami akan ke peringkat global. Beberapa orang merungut, oh tidak, saya tidak boleh berbahasa Inggeris ataupun Cina. Korea pun tak boleh. Macam mana saya nak berjaya dalam perniagaan ini? Yang lain berkata, wow, perniagaan ini akan menjadi sesuatu yang sensasi kerana semua orang di dunia akan memerlukannya. Mereka semua berjaya dengan imajinasi yang sangat hebat. Ya, anda pernah dengar tentang revolusi perindustrian yang keempat? Betul tak? Pernah dengar? Ya. Tak lama lagi, kita akan berenang di lautan penuh dengan mereka yang tidak bekerja. Dunia yang sangat baru dan tak tercapai di akal sedang menuju ke arah kita. 70% daripada pekerjaan akan hilang dan akan pupus. Contohnya, anda lihat semua jururuang wanita di kedai runcit, kan? Semua akan hilang. Pekerjaan tersebut akan pupus. Dulu ada pekerja di tol setiap pagar tol. Ingat lagi tak? Sekarang, hanya kereta yang melepasi pagar tol dan pekerjaan itu juga semakin pupus. Akan adanya kenderaan tanpa pemandu di mana-mana nanti. Dunia akan berubah menjadi seperti itu. Dan hari itu akan tiba tak lama lagi. Kita akan menyaksikannya hanya dalam beberapa tahun yang mendatang. Ingat, 70% pekerjaan akan hilang. Jadi apa yang orang akan lakukan? Inilah sebabnya mengapa saya beritahu anda untuk datang dan sertai kami sebelum kemasukan orang yang melimpah-limpah ke sini. Jika anda bermula bila ianya berlaku, anda dah lambat. 5 hingga 10 tahun dari sekarang, semuanya dah terlambat. Semua orang dan haiwan peliharaan mereka akan berkerumun. Jika anda mulakan sekarang, ianya masih belum terlambat.
Apa yang lebih menakjubkan ni, Tommy? Jika setiap dari anda mencapai tahap jumlah pendapatan tertentu, semua orang akan menjadi sama had. Anda tidak akan mendapat berjuta ringgit sebagai ganjaran. Anda nampak ramai Royal Master sekarang, kan? Kesemua mereka membuat lebih kurang jumlah wang yang sama, iaitu sebanyak RM50,000 sebulan. Terdapat sangat sedikit mereka yang membuat hampir RM100,000 sebulan. Memandangkan kita semua bertemu dekat sini, masih tidak terlambat untuk anda mulakannya sekarang. Ya, anda seharusnya sedar yang benda akan berubah dengan pantas sekali. Anda tak boleh mulakan perniagaan ini bila berduyun-duyun orang datang berebutkannya. Anda perlu bermula sekarang supaya bila tiba waktu itu, anda dah ada rangkaian yang kukuh. Bila kerajaan dalam keadaan yang bagus, ekonomi meningkat naik ke 20 beberapa peratus, mari anggap mereka lakukan 2 kali diparas 5%. Ekonomi akan meningkat daripada 2.5% hingga 5%. Adakah anda fikir anda akan boleh merasakan perbezaannya? Mungkin sedikit saja. Untuk mereka yang membuat 2,000 sebulan akan membuat 2,100 sebulan. Macam mana itu boleh membawa perubahan? Sama ada anda membuat 2,000 atau 2,100 sebulan, anda masih tetap miskin. Anda masih miskin walaupun membuat 2,200 atau 2,500 sebulan. Dan masih terkial tak ada pelan persaraan. Semua individu harus tumpukan pada cara bagaimana mereka boleh perbaiki kehidupan peribadi dan cara hidup mereka. Anda kena ubah cara pemikiran anda. Jika anda teruskan berfikir cara anda tak bagus, itu bukan salah anda. Sebenarnya, persekitaran sosial dan sistem pendidikan di mana anda dibesarkan yang menjadikan anda begitu. Hanya mereka yang mempunyai grade yang bagus dianggap orang yang berguna. Mereka yang ada grade rendah secara automatiknya gagal. Dengan sistem pengadilan sebegitu, saya ialah seorang pelajar yang lemah. Serius saya katakan. Dengar apa yang saya nak cakap sekarang ni. Ada ketika bila mereka dengan GPA yang bagus hidup dengan baik, itulah grade generasi saya. Itulah sebabnya hidup saya agak menyedihkan hinggalah berusia 50 tahun. Bagaimanapun, sekarang kita hidup di dunia di mana doktor, peguam, CPA dan mereka yang mempunyai lesen khas tak semestinya dapat hidup dengan baik. Tak ada kejayaan yang pasti sekarang ni. Para peguam hari ini berenang di Lautan Merah. Mereka hanya seperti pendakwa raya atau hakim mahkamah rayuan mampu membayar sewa bila mereka membuka pejabat undang-undang mereka sendiri. Mereka yang mendapat ijazah dari sekolah undang-undang dan membuka pejabat guaman persendirian akan bergelut tanpa pengakhiran. Dan mereka akan bersusah payah hingga ke akhirnya. Sama juga CPA dan para peguam cukai. Kesemua profesional ini akan hidup dengan agak senang semasa generasi saya. Tapi sekarang semua itu tak ada gunanya. Masa dah berubah sekarang ni. Era berpengetahuan dah berakhir dan zaman informasi telah tiba. Di zaman pengetahuan, yang berpengetahuan menerajui yang kurang berpengetahuan. Kita hidup di dunia yang mana anda tak perlu membawa pengetahuan di dalam kepala anda, sebaliknya di tangan anda. Ya. Kenapa perlu masukkan ke dalam otak anda? Bawa saja ke dalam tangan anda. Sekarang ialah masa untuk yang pantas menerajui yang lambat. Apa yang anda perlukan ialah kepantasan jari. Hentikan kekalutan tentang pendidikan dan belajar hingga ke hujung nyawa. Lihat apa yang sedang berlaku di dunia dan sedar di atas segala perubahan. Lakukan perniagaan atomi. Master yang berguna di luar sana hanya Atomy Sales Master. Mungkin ada yang pertikaikannya. Okey, anda boleh membuat wang banyak, tetapi MLM bukan satu profesi yang boleh dibangga-banggakan. Mereka salah. Semua dah berubah. Mereka pasti merubah segalanya. Saya belum lagi keluarkan lencana Atomy Royal Master. Tak lama lagi akan ada lencana kebanggaan. Ia masih di dalam fasa penghasilan. Tak lama lagi akan ada ketika bila anda hadir memakai lencana Atomy Royal Master. Semua orang akan memandang tinggi. Tak lama lagi, orang akan tunduk pada kita dan berkata,
Kita semua sepatutnya buat perniagaan ini. Dan macam mana anda tabah mengharungi kepayahan semasa MLM teruk dikecam dulu? Anda sepatutnya mempunyai visi yang tinggi. Betapa berwawasannya anda. Harusnya begitu. Malah masa saya tubuhkan syarikat ini sendiri, banyak pandangan negatif yang beritahu saya, sebenarnya saya di bawah pengaruh yang jahat di dalam perniagaan MLM. Semakin rapat mereka dengan saya, makin teruk mereka kecam saya. Tak ada siapa berani cakap pada saya sekarang. Bila anda mencapai Imperial Master, segalanya akan jadi berlainan. Imperial Master menerima 1 juta bonus tunai, kenaikan pangkat. Ini sebelum Korea ada wang kertas 50 dan saya dapati berat sejumlah wang 1 juta adalah 100 kilogram. Saya bimbang macam mana nak serahkan wang sebanyak itu di majlis penyerahan nanti. Jadi saya sediakan forklift. Imperial Master akan membuat lebih 1 juta setahun dalam ganjaran. Bila kami ada seorang Imperial Master, orang akan mula sedar apa maknanya kedudukan itu. Apa rasanya menjadi seorang Imperial Master? Imperial Master akan menerima kereta mewah, pemandu dan pembantu peribadi, sebuah pejabat dan perbelanjaan operasi ditanggung oleh syarikat. Semua ditanggung 100%. Imperial Master tak akan rasa cemburu dengan CEO dari syarikat perbadanan yang lain dan mereka akan berjalan dengan penuh gaya. Mereka yang masih di dalam dilema memikirkannya, sama ada patut melakukan MLM ataupun tidak, sebenarnya mereka masih berada di takuk yang lama lagi. Tolong hentikan dan lihat gelombang baru masyarakat berangkaian. Semuanya berhubungan. Orang akan berhubungan dan menghasilkan syarikat kerjasama pengguna supaya kami boleh berikan kembali wang itu kepada kami sendiri. Industri pengedaran didominasi oleh syarikat besar. Bermula daripada kedai sebenika hinggalah kedai membuat roti serta kedai kopi. Sebut aja. Apa? Anda akan buat bantahan? Tunjuk perasaan takkan hentikan mereka. Kita patut bertindak selangkah ke depan daripada mereka. Seperti barang di sini, Atomy menyediakan semua barangan keperluan harian yang membolehkan kita tubuhkan syarikat kerjasama pengguna dan membuat pembelian berkumpulan. Dengan kuasa beli, kita boleh beli barang ini pada harga yang bagus dan kongsikan di antara kita. Pada akhirnya, kita kongsikan keuntungan dalam bentuk ganjaran. Kita guna barangan harian dengan harga rendah dan masa yang sama mendapat ganjaran. Di sinilah bermulanya Mass Capital. Saya dah bagi tahu anda, saya dulu tak pandai sangat. Tolong tengok saya je betul ke tak, ya? Walaupun saya ingin katakan yang kita patut mengembangkan develop mass capitalism. Pendek kata mass capitalism. Anda tak boleh jumpa perkataan ini dalam kamus. Ini saya cipta. Saya ingin cakap yang kita patut menghasilkan era untuk mass capitalism. Untuk berbuat demikian, orang biasa seperti kita haruslah sedikit bijak daripada kita sekarang. Atomy mencuba bersungguh-sungguh untuk memberi lebih kepada orang biasa. Contohnya, kami jual bro gigi yang dijual di gedung diskaun dengan harga RM1.60 pada kurang dari RM1. Semua pengguna, kami dapat manfaat daripada harga hebat kami. Lebih anda jimat, lebih banyak pendapatan boleh guna. Dan anda boleh menyimpan dalam keperluan rumah anda. Anda boleh belanjakan simpanan itu untuk perkara lain. Sebagai contoh, keperluan rumah yang biasanya perlukan RM2,000 sebulan, sekarang hanya RM1,500 sebulan dan ada lebih RM500. Anda boleh ke salon rambut atau salon kecantikan atau kedai urut dengan lebih RM500 tadi. Dan anda boleh tingkatkan aktiviti ekonomi dan itu akan hasilkan kesan getaran pada yang lain dan menyumbang untuk merangsang ekonomi. Peningkatan pendapatan boleh guna anda ialah satu penerimaan perubahan di dalam segala segi, sama ada peribadi, rumah dan ekonomi nasional. Itu yang apa dipersetujui oleh semua pakar ekonomi di luar sana. Jadi, saya menyeru kepada orang biasa haruslah sama-sama bersatu dan berhenti membeli belah di gedung dan syarikat-syarikat yang besar. Kita sepatutnya membeli belah sesama kita dan berkongsi.
keuntungan bersama di zaman metalism ini. Itulah perniagaan Tommy. 강의 마치겠습니다.